Assalamualaikum guys, apa khabar? Okay, so pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua subscribers yang sudi menonton video saya ini. Jika video saya ini bermanfaat, silalah like ataupun share. Kepada mereka yang masih belum subscribe kepada channel saya, jika anda dapati video ini bermanfaat, silalah subscribe kepada channel saya. Semoga saya dapat dan lebih bersemangat untuk berkongsi analisa-analisa yang menarik untuk pair-pair yang menarik juga. Alright, okay. So first kali, apa yang saya nak bagi tahu, ada 3 benda yang saya nak share dengan you all semua. First kali, sebab masih ramai lagi yang tertanya-tanya, especially saya tak tahulah sama ada newbies ke ataupun yang dah lama trade ke. Selalu refer kepada higher time frame sebelum kita mengambil entry. Dengar betul-betul. Yang pertama, selalu tengok ataupun refer kepada higher time frame. Di situlah kita nampak ke manakah arah pergerakan market, dan bila you nak masuk entry, belum masuk entry sebenarnya, you nak cari zone pula untuk entry, turun kepada time frame yang lebih kecil dan jadikan pergerakan market ataupun pergerakan wave sebagai zone di mana di situ sama ada engulfing ke, support resistance ke, dan cari zone-zone yang berkaitan ataupun macam yang ada itulah SNR ke SND ke, gunakan zone-zone begitu untuk anda semua mencari peluang untuk entry. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau you punya target ialah buy, always remember, kalau target you ialah bullish, always remember you kena cari entry yang sejajar dengan you nak masuk buy. Kalau you punya trend yang apa yang you nampak dekat pair tu adalah bearish, then you kena cari entry yang sejajar untuk you sell. Faham? Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau boleh, kadang-kadang kita ni sebagai traders, kita tak boleh trade alone, kita tak boleh hidup seseorang. Sebab especially untuk yang memang full time traders, mungkin dalam hari-hari dia tak ada kawan, dia perlukan satu circle yang kebanyakannya adalah traders, positive traders. So positive traders ni lah nanti circle you nanti ni, kalau ada apa-apa you boleh berkongsi pendapat, you boleh share idea, dan juga dalam masa yang sama kalau ada apa-apa yang terjadi, contohnya loss ke MC ke, at least mereka-mereka inilah yang akan memberi semangat kepada anda untuk terus berjuang. Faham Okay, so tanpa membuang masa, saya nak buat sedikit analisa tentang untuk pair GJ. Okay, so apa yang saya dapat lihat bakal terjadi pada minggu hadapan jika kita refer pada time frame lebih besar. Sekarang ni kita dah nampak dah daripada the whole structure ini, penurunan dan sekarang ini dalam daily dia bergerak secara ke atas. Okey, bermaksud di sini apa yang kita boleh rumuskan, B dah siap, dia hendak membuat pergerakan yang terakhir di mana akan terjadinya C di atas. Begitu, faham Okey, tapi saya padam ni dulu sebab benda ni nanti you all akan confuse. Okey, apa yang penting kita nak lihat apakah yang bakal terjadi di sini. Okey, so kalau diikutkan struktur, petang-petang ni hujan-hujan lah tu, rasa macam ngantuk sikit. Yang ni dah siap betul. Bermaksud sekarang dia hendak membuat pergerakan yang terakhir ke atas. Tapi sampai level manakah yang kita boleh jangkakan? Okey, kalau mengikut daripada konsep Elliott Wave, A kita dah nampak dah siap, B pun dah siap. Sekarang pergerakan yang terjadi macam yang saya pernah share minggu lepas kalau tak silap, sewaktu pergerakan di sini di mana GJ membuat 1, 2, 3, yang ini adalah 4, bermaksud sekarang pergerakan akan terjadi yang terakhir. Dengar betul-betul, pergerakan ada possibility akan menjadi pergerakan kenaikan yang terakhir sebelum dia membuat penurunan. Bermaksud kalau di sini pun untuk daily kita dah nampak pergerakan 1, 2 membuat kenaikan 3, 4 dan ini akan jadi wave 5. Adakah ini mungkin yang terakhir? Kita tak dapat pastikan lagi. Cuma apa yang kita nampak sekarang, market akan naik. So, you hanya perlu mencari peluang untuk buy.
Itu saja. Ini apa yang pendapat saya lah, sebab saya pun dah buat silap pada semalam. Masuk entry padahal dah nampak dah gold buy, tapi pergi masuk sell juga, tak tahu kenapa dalam kepala ni. Itu yang saya katakan, jangan terus refer kepada M15. Macam saya beritahu tadi, rules dia, saya punya SOP sendiri. Saya tak boleh jump into conclusion di manakan entry berdasarkan time frame M15. Tak boleh dah. Saya perlu buka kepada time frame lebih besar sebelum saya membuat final call confirmation untuk masuk entry. Itulah saya belajar daripada kesilapan. Okay, so kalau di sini kita nampak 1, 2, 3, 4. Kalau kita gunakan Fibo extension, tarik daripada bermulanya kenaikan dari sampai ke 3 dan habiskan di 4, kita akan jumpa satu zon di mana di sinilah yang kita boleh jangkakan dia boleh naik. So at least untuk minggu hadapan ataupun minggu seterusnya, selagi dia tak sampai sini, kita cuba lihat apakah pergerakan yang bakal terjadi. Cuma saya bukan seorang penggerak graf, saya bukan yang kata kalau graf naik dia naik, kalau turun dia turun. Saya hanya menjangkakan ke manakah market boleh pergi. Okay, so kalau dilihat daripada pergerakan, saya menjangkakan dia akan naik sampai di sini. So kalau kita lihat pula dari sudut yang besar, kita lihat daripada sudut yang besar, di mana ini yang besar, faham ini yang besar, daripada A ni naik turun B dan seterusnya akan membuat C. Sama juga benda yang saya akan buat, iaitu saya akan tarik Fibo retracement. Saya akan tarik daripada A sini, matikan di B ni, dan saya akan mencari level Fibo 1, tetap juga di zon yang sama. Yang ni saya padam dulu. Tadi dah jumpa kan. Okay, berada di sekitar kawasan yang berdekatan, bermaksud saya kata dia ni juga. Okey, dan seterusnya saya padam dulu. Seterusnya apa yang saya akan lihat, apakah yang ada di sebelah kiri. Kalau kita lihat daripada yang pertama tadi saya tandakan tadi, ini adalah zone resistance, bermaksud di sini ada possibility JJ boleh naik sehingga ke level yang ini disebabkan oleh adanya resistance di sini. Ini dah kira apa ni, dah kira tinggi dah ni kot kalau tak silap ke. Ada lagi yang tinggi sebenarnya kalau tak silap saya lah ada lagi sebelahnya lagi tapi kita hanya ambil daripada current sekarang, janganlah kau nak ambil monthly. Tapi boleh kalau nak trade monthly, tak ada masalah, betul tak? Gitu. So bermaksud kalau kita lihat daripada weekly, zone resistance berada di atas. Bila kita kira Fibo pun, Fibo yang terakhir ni mungkin dia akan naik sampai ke atas. Ini menunjukkan yang saya akan mencari peluang untuk buy bagi pair JJ bermula daripada minggu hadapan. Apa-apa pun kalau dia turun, saya akan menjangkakan apakah pergerakan yang dia akan buat, tetapi saya akan tunggu untuk buy juga. Itu je maklumat saya sekarang ni. Mungkin dia boleh turun sampai, sekejap saya tukar daily dulu. Okay, mungkin di sini kan kita ada MA10, bermaksud ada possibility dia boleh turun sekejap ke sini dan seterusnya naik ke atas. Ataupun dia naik sampai atas ni. Tak kisahlah mana dia naik pun, apa yang saya akan buat selepas ini ataupun bermulanya daripada minggu hadapan, saya tidak akan mencari peluang berlawanan arah. Saya akan cari peluang yang sama je dia pergi. Kalau saya kata dia ke atas, bermaksud saya akan mencari peluang untuk buy saja. Saya takkan buang masa untuk mencari peluang nak sell ke apa ke. Lantak dia lah, dia nak pergi dekat resistance ke, dia nak buat retracement ke, saya tak kisah. Sorry, bukan resistance, buat retracement. Saya tak kisah. Saya akan tunggu. Tak ada setup, saya takkan masuk. Tak ada confirmation, saya takkan masuk. Saya akan biar je. Saya takkan menjadi seorang penjudi yang sentiasa hari-hari berharap ada entry. Ada entry, aku kena entry juga hari ni ke, aku kena. Tak, saya tak akan jadi macam tu dah sekarang. Kalau saya buat live trade tak ada entry, saya akan cuba cari di pair lain pula. Kalau ada possibility, kita boleh masuk dekat pair tu. Tak kisahlah kalau dia GN ke, GA ke, UJ ke, US30 ke, Nasdaq ke. Saya akan cuba cari bukan sekadar gold sahaja, tapi saya akan cuba cari di pair-pair yang ada. Bukannya 1-2 je, betul tak? Ada banyak instrumen yang kita boleh trade. Alright? So far, ini sahajalah yang saya nak kongsikan. Untuk JJ minggu hadapan, saya akan menjangkakan akan ada kenaikan lagi. Sama ada dia pergi level ke 19300 ni sebelum dia buat retracement dan seterusnya naik ke atas lagi untuk melengkapkan pergerakan, ataupun dia naik je terus sampai 195, saya tak sure. Itu apa yang saya tak boleh predict. Saya boleh
jangkakan ini pergerakan dia. Okey, itu saja yang saya nak share. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video saya yang tak seberapa ini. Jika anda rasa bermanfaat, silalah share, like, subscribe, war-warkan kepada sahabat-sahabat semua supaya mereka pun boleh mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan enjoy your weekend guys. Bye bye. Yeah.